David Berkowitz adalah salah seorang pembunuh bersiri dari Amerika Syarikat yang telah membunuh 6 orang di sekitar bandar New York pada tahun 1976 sehingga 1977. Seluruh warga di bandar New York berada dalam keadaan panik. Pada ketika itu, pihak polis telah menjalankan pemburuan terbesar dalam sejarah New York. Dikenali sebagai Son of Sam, Berkowitz berjaya ditangkap pada 10 Ogos 1977, 11 hari selepas pembunuhan terakhirnya. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun berturut-turut untuk setiap pembunuhan yang dilakukannya. Nama sebenarnya adalah Richard David Falco, dilahirkan pada 1 Jun 1953 di Brooklyn, New York. Selepas beberapa hari dilahirkan, Richard diserahkan oleh ibunya kepada pasangan Pearl dan Nathan Berkowitz. Ibunya diancam oleh suami barunya kerana menggunakan nama keluarga Falco, iaitu bekas suaminya, untuk anak yang baru dilahirkan, iaitu Richard. Richard dibesarkan oleh pasangan Pearl dan Nathan Berkowitz, dan nama Richard kemudiannya ditukar menjadi David Richard Berkowitz. Zaman kanak-kanak Berkowitz agak bermasalah. Dia dikatakan mempunyai IQ yang agak tinggi, tetapi dia langsung tidak berminat untuk belajar seperti kanak-kanak yang lain. Dia adalah seorang yang sukar untuk dikawal, manja dan juga pembuli. Ketika usianya 14 tahun, ibu Berkowitz iaitu Pearl telah meninggal. Sejak itu, dia mengalami masa yang sukar kerana dia sangat rapat dengan ibunya itu. Pada usia 18 tahun, Berkowitz menyertai pasukan tentera dan berkhidmat di Korea Selatan. Dia dikatakan sebagai seorang penembak yang mahir. Setelah menamatkan perkhidmatan ketenteraannya pada tahun 1974, Berkowitz kembali ke New York. Dia bekerja di perkhidmatan pos sebagai tukang susun surat dan menetap di sebuah apartemen di Yonkers. Jiran dan rakan sekerja Berkowitz menggambarkannya sebagai seorang yang suka mengasingkan diri. Pembunuhan pertama Berkowitz berlaku pada 29 Julai 1976 di Bronx. Berkowitz melepaskan 5 das tembakan ke arah 2 orang remaja wanita di dalam sebuah kereta. Donna Loria, 18 tahun, terbunuh dalam insiden itu, tetapi Jody Valenti, 19 tahun, hanya mengalami kecederaan di paha sahaja. Beberapa bulan kemudian, Berkowitz menembak pasangan Carl Dinaro 20 tahun dan Rosemary 18 tahun semasa mereka sedang berbual-bual di dalam kereta. Berkowitz melepaskan 5 das tembakan ke arah pasangan tersebut. Dari 5 das tembakan tersebut, hanya 1 peluru yang terkena pada belakang kepala Carl. Namun, Carl berjaya diselamatkan manakala Rosemary tidak mengalami sebarang kecederaan. Sekitar tengah malam 27 November 1976, Berkowitz menyerang lagi di kawasan Queens. Dia menembak Joanne Lomino yang berusia 18 tahun dan Donna DiMessi yang berusia 16 tahun. Insiden tersebut berlaku di hadapan rumah Joanne ketika mereka sedang berbual-bual. Berkowitz melepaskan 5 das tembakan ke arah mereka. Joanne terkena tembakan di bahagian tulang belakang, manakala Donna terkena di bahagian leher tetapi tidak mengalami kecederaan yang serius. Pada 30 Januari 1977, John Deal yang berusia 30 tahun dan Christine Front yang berusia 26 tahun ditembak oleh Berkowitz di dalam kereta. John Deal tidak mengalami sebarang kecederaan, namun teman wanitanya mati di Hospital St. John's akibat terkena tembakan di kepala. Pada bulan Mac 1977, Berkowitz menembak seorang pelajar college iaitu Virginia Voskerichen ketika dia sedang berjalan pulang dari kelas. Pada bulan berikutnya, Berkowitz menembak Valentina Suryani dan Alexander Esau di dalam kereta mereka. Tetapi kali ini, dia meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada seorang polis yang bernama Captain Joseph Borelli. Di dalam surat itu, Berkowitz menggelarkan dirinya sebagai Son of Sam. Sepanjang aksi pembunuhannya, Berkowitz meninggalkan banyak surat di lokasi pembunuhan. Kebanyakan surat yang ditulis seperti mencabar dan merendah-rendahkan anggota polis. Pembunuhan terakhir Berkowitz berlaku pada awal pagi 31 Julai 1977 di Brooklyn. Dia menembak Stacy Moskowitz dan Bobby Valente. Stacy kemudian mati beberapa jam selepas kejadian,
Manakala Bobby buta sebelah mata dan kehilangan sebagian besar penglihatan yang lain akibat terkena tembakan. Di lokasi kejadian penembakan Stacy dan Bobby, seorang saksi melihat seorang lelaki melarikan diri menggunakan kereta. Sebelum masuk ke dalam kereta, saksi mengatakan bahawa suspek sempat menarik sekeping tiket parking dari keretanya. Hanya beberapa tiket sahaja yang dikeluarkan pada hari itu, dan salah satunya adalah untuk Berkowitz. Pada 10 Ogos 1977, pihak polis pergi ke rumah Berkowitz dan mereka menjumpai beberapa bukti lalu menahannya. Setelah ditangkap, Berkowitz menjelaskan kepada penyiasat bahawa Sam dalam Son of Sam adalah Sam Carr, iaitu jiran Berkowitz. Dia mengatakan bahawa dia telah diperintahkan untuk membunuh oleh anjing Sam Carr yang bernama Harvey. Dia percaya yang anjing tersebut telah dirasuki iblis. Semasa di penjara, Berkowitz menulis sepucuk surat kepada Sam Carr. Dia memanggil jirannya sebagai Sam Tuhanku dan Papa God. Di dalam surat itu, Berkowitz mengancam untuk mendedahkan Carr sebagai dalang di sebalik pembunuhan yang dilakukan olehnya. Beberapa tahun kemudian, Berkowitz mengatakan bahawa dia bertindak bersama dengan sekumpulan penyembah syaitan yang diketuai oleh Carr dan keluarganya. Sejurus pendedahan Berkowitz itu, ahli keluarga Carr mulai mati dalam keadaan yang mencurigakan. Yang pertama ialah John Carr, anak sulung Sam Carr. Dia ditemui mati akibat luka tembakan, kira-kira 6 bulan selepas Berkowitz ditahan. Kematian itu pada awalnya dinyatakan sebagai bunuh diri. Seorang sheriff di Ward County, North Dakota, yang ditugaskan untuk menyiasat kematian John Carr yang berusia 31 tahun, memberitahu The New York Times pada masa itu bahawa Berkowitz dan John saling mengenali. Pada tahun berikutnya, anak lelaki Sam Carr yang lain, iaitu Michael Carr, 27 tahun, mati akibat kemalangan kereta di lebuhraya West Side di Manhattan. Hari ini, Berkowitz masih di dalam penjara. Dia mengalami serangan jantung pada akhir 2017 dan dimasukkan ke hospital dengan komplikasi selepas itu. Berkowitz kini menjadi seorang Kristian yang dilahirkan semula dan menggelarkan dirinya sebagai Son of Hope. Pastikan Anda like dan subscribe jika Anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari Kes TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.